Pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat semua hari ini? Okey, belajar kat atas? Oh, lagi suka. Kenapa suka kat atas? Oh, dekat dengan toilet. Ada-ada je. Semua nak masuk toilet senang ya? Okey, Alhamdulillah. Kat bawah tak ada toilet ke? Oh, berebut. Macam budak kindergarten ke? Macam preschool pula cik-cik ni, cik-cik. Okey, tak apa. Rasa macam privacy. Yelah sebab bawah terbuka kan? Okay. Okey, baik. Minta maaf saya lambat sikit hari ni, hujan kan tadi. Ya Allah. Nak dapat Grab pun susah. Okey, kita sambung muka surat 251 pada pagi ini. Kita berada di bab kita yang ke-38. Kita akan bincangkan tentang sebuah hadis di sini. Hadis ni sebenarnya tentang wuduk lah. Tapi Imam Al-Bukhari dia letakkan pada satu bab yang khusus, iaitu mengusap kepala secara keseluruhan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan usaplah kepalamu, surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Baik, dalam bahasa Arabnya di situ babu mashir ra'si kullihi liqaulillahi ta'ala wamsahu biru'usikum. Al-Maidah ayat yang ke-6. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa qala Ibn al-Musayyib al-mar'atu bimanzilatir rajuli tamsahu ala ra'siha wa su'ila Malikun ayujzi'u ayyamsaha ba'da ar-ra'si fahtajja bihadithi Abdullah bin Zaid. Ibn al-Musayyab berkata, hukum mengusap kepala untuk wanita sama seperti lelaki. Jadi ada satu soalan yang ditanya kepada Imam Malik, iaitu Imam Malik pernah ditanya, sahkah jika mengusap sebahagian kepala sahaja? Kemudian Imam Malik menjawabnya dengan hadis Abdullah ibn Zaid. Okey, apa hadisnya di sini? Hadisnya bernombor 185 dalam kitab kita. Haddathana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata, qala akhbarana Malikun an Amr bin Yahya al-Mazini. Malik mengkabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, dari ayahnya, anna rajulan, bahawasanya seorang lelaki berkata, qala li Abdullah bin Zaid, kepada Abdullah ibn Zaid, wa huwa jaddu Amr bin Yahya. Dan siapa Abdullah bin Zaid ni? Dia kata dia adalah datuk kepada Amr bin Yahya. Soalannya di sini dia tanya, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau? Jadi persoalannya, dapatkah anda memperlihatkan kepadaku bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk? Abdullah bin Zaid pun berkata, na'am, ya. Fada'a bima'in fa'afragha ala yadayhi faghasala marrataini. Jadi di sini Abdullah bin Zaid dia berkata ya. Kemudian dia meminta dibawakan air. Lalu dia menuangkan air ke kedua tangannya
kemudian membasuh tangannya sebanyak 2 kali. Fa'afragha ala yadayhi faghasala marrataini. Thumma madmada wastanthara thalathan. Kemudian dia berkomor-komor dan mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Thumma ghasala yadayhi, dan membasuh kedua tangannya marrataini hingga kedua siku sebanyak 2 kali. Ilal mirfaqaini. Mirfaqaini itu siku Baik. Thumma masaha ra'sahu biyadayhi fa'aqbala bihima wa adbara. Lantas dia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Lantas dia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Dia mengusap kepalanya dari depan ke belakang. Bada'a bimuqaddami ra'sihi, yakni memulainya dari bahagian depan kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafahu, hingga ke bahagian tengkuknya, lantas thumma raddahuma ilal makanil ladhi bada'a minhu, lantas mengembalikan keduanya ke tempatnya semula. Thumma ghasala rijlaihi, kemudian barulah dia membasuh kedua kakinya. Okey, kita lihat di sini syarah judul bab. Yang pertama tadi bukan hadis ni, yang pertama tadi adalah athar. Kemudian terus masuk kepada hadis nombor 185. Baik, syarah judul bab di sini kita ada perkataan babu mashir ra'si kullihi. Bab membasuh. Membasuh tu tukar? Salah terjemahannya. Mengusap. Bab mengusap kepala. Okey, bukan membasuh. Bab mengusap kepala secara keseluruhannya. Demikianlah yang tercantum dalam majoriti riwayat. Dan lafaz kullihi tidak tercantum dalam riwayat Al-Mustamli. Seterusnya, perkataan waqala Ibnul Musayyib. Ibnul Musayyib berkata, nama dia ialah Sa'id. Okey. Athar ini dicantumkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Shaybah dengan lafaz ar-rajulu wal mar'atu fil mashi sawa'un. Cara mengusap kepala bagi lelaki dan wanita adalah sama. Okay, jadi orang perempuan dan orang lelaki bila dia nak usap kepala tu dalam wuduk caranya sama. Okay, sebagaimana dalam hadis tadi yang ditunjukkan kepada kita oleh Abdullah ibn Zaid, yang mana dia ikut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Walaupun di situ ada pendapat yang mengatakan bahawa, contoh, kita ada pendapat dari Imam Ahmad yang mana dia kata bahawasanya dia berkata wanita cukup mengusap sebahagian kepalanya. Jadi ada banyak pendapat lah Ada kata orang perempuan usap sebahagian kepala saja dah cukup. Ada kata kena ikut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tidak ada beza antara lelaki dan wanita. Tak apalah, nanti kita akan bincangkan dengan secara tuntas tentang perbezaan, di mana letak persamaan dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya di sini kita ada perkataan wasu ila Malik. Malik pernah ditanya. Orang yang bertanya kepada Malik, siapa dia? Okey, di sini dia kata Ishaq bin Isa bin At-Tabba'. Ibn Khuzaimah menjelaskan hal itu dalam kitab sahihnya melalui jalur yang diriwayatkan sendiri dengan redaksi. Aku bertanya kepada Malik tentang seseorang yang mengusap bahagian depan kepalanya dalam berwuduk. Apakah itu sah? Jadi di sini Imam Malik bila dia jawab, dia guna hadis tadi. Okey, hadis tadi yang baru kita baca nombor 185. Namun di sini dengan sedikit redaksi yang berbeza, yang mana dia kata haddathani Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid faqala. Amr bin Yahya meriwayatkan kepada aku dari ayahnya
dari Abdullah bin Zaid yang mana dia berkata, masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wudu'ihi min nasiyatihi ila qafahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian ubun-ubunnya. Ubun-ubun mana? Depan, okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam usap bahagian depan sini ila qafahu, hingga ke bahagian tengkuk. Hingga ke bahagian tengkuk. Mana tadi? Ketika berwuduk. Lalu thumma radda yadayhi ila nasiyatihi. Lalu dia mengembalikan usapannya ke bahagian ubun-ubun. Dengan demikian beliau mengusap seluruh kepalanya. Tengok saya buat macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam diusap daripada depan, okey, sampai bahagian tengkuk. Kemudian dia balik. Ini cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika mengusap bahagian kepala. Cuma biasa persoalannya bila orang perempuan kan dia ada rambut dia panjang kan. Jadi sebab tu ada persoalannya. Kata bagaimana kalau sekiranya orang perempuan ni dia usap sebahagian saja, depan saja. Okay, memang ada hadis-hadis yang lain lah ya, itu nanti kita akan bincangkan. Cuma yang penting fokus kepada hadis ni terlebih dahulu sebab saya tak nak masuk nanti keliru. Okay? Kita fokus kepada satu demi satu terlebih dahulu. Jadi yang penting di sini bagi pendapat Imam Malik, orang yang dia boleh, kita ambil satu kesimpulan yang begini, mereka yang dia tidak ada sebarang halangan untuk dia usap kepala tu tadi kan, daripada depan sampai ke belakang tengkuk, kemudian tengkuk pergi ke depan balik gitu kan. Kalau dia tidak ada sebarang halangan, buat sedemikian. Ini pendapat Imam Malik lah di situ kan. Bahkan pendapat sebahagian ulama mazhab yang lain juga mengatakan sedemikian. Kerana apa? Hadis yang Nabi SAW tunjukkan adalah begitu. Okey, Nabi usap keseluruhan kepala baginda. Dan itu berlaku kepada tak kira lelaki ataupun wanita. Okey, baik. Seterusnya, redaksi hadis ini lebih jelas untuk diletakkan dalam judul bab daripada yang dicantumkan oleh Al-Bukhari sebelumnya. Di sisi argumentasi dari hadis dan ayat tersebut adalah dengan menyatakan bahawa lafaz ayat tersebut bersifat mujmal. Maknanya ada pendapat yang kata lafaz bagi ayat. Ayat ni maksudnya balik pada surah Al-Ma'idah ayat 6 tadi. Okey, iaitu wamsahu biru'usikum. Jadi ada pendapat kata ayat ini surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 ni dia punya lafaz dia mujmal, maksudnya umum. Okey, dia menyeluruh. Tidak ada sebarang hal yang mengkhususkan ataupun kita kata di situ yang memberikan satu pendapat kepada kita bahawa ia hanya sebahagian. Okey. Tapi di sini dia kata sebab boleh diertikan mengusap mengusap seluruh kepala. Jika huruf ba diertikan sebagai ba tambahan. Okay. Okey, jika huruf ba diertikan sebagai bab tambahan. So kalau kita melihat ayat Al-Quran tadi dalam surah Al-Ma'idah, bab yang ada pada perkataan biru'usikum di situ dianggap sebagai bab yang meletakkan ia sebagai bab tambahan. Yang menunjukkan bila kata Allah kata usaplah kepala kalian, okey, ia bermaksud keseluruhan kepala. Tetapi boleh juga jika kita mengertikan huruf ba dengan tab'idiyah. Tab'idiyah tu maksudnya ia menunjukkan sebahagian. Kan? Sebab kadang-kadang bila kita sebut satu perkara, kita tak maksudkan seluruh. Macam contoh, naik tingkat 3, kuliah Duha Saudara Sakinah tingkat 3. Kita sebut tingkat 3, tapi adakah satu tingkat 3 ni kita belajar? Tak. Duduk dekat sini kan? Dekat sana duduk? Tak. Maknanya kadang-kadang bila kita guna huruf ba, ia menunjukkan bahawa sebahagiannya sahaja, bukan keseluruhannya. So ini seni bahasa Arab lah, nahu, dalam ilmu nahu dia begitu.
Jadi bila kita lihat di sini, dia kata orang yang berpegang kepada sebahagian itu, mereka mengertikan bab yang ada pada biru'usikum dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 tu tadi kan, ia menunjukkan kepada tab'idiyah, menunjukkan kepada sebahagian. Maka itu bererti hanya mengusap sebahagian kepala. Hanya saja dari praktik yang dilakukan Rasulullah SAW, jelaslah bahawa makna ba' yang benar adalah makna yang pertama. Sebab tadi kita ada dua. Satu, ba' yang menunjukkan kepada keseluruhan. Okey, satu kita faham ba'nya menunjukkan kepada sebahagian. Tapi bila kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, kenapa suara ni? Sekejap ya. Tapi bila kita lihat kepada hadis tadi, ada dua hadis tadi. Satu hadis yang 185 tadi, kemudian dengan yang terdapat di muka surat kita yang 253, kedua-dua hadis itu jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi dia usap kepala separuh ke semua? Semua. Sampai ke bahagian tengkuk, lalu dibawa kembali ke bahagian ubun-ubunnya. Praktik Nabi adalah sedemikian. Ya, yang kita lihat dalam hadis ini. Okey, baik. Di samping itu, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahawa Rasulullah SAW pernah mengusap sebahagian kepala sahaja. Kecuali hadis Al-Mughirah yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW mengusap bahagian ubun-ubunnya dan bahagian atas serbannya. Itu hadis lain lah. Ada hadis yang menunjukkan sedemikian. Yang hadis yang Nabi usap ubun-ubun dan bahagian serbannya itu biasa digunakan kalau kita orang perempuan biasa dikiaskan dalam keadaan kita orang perempuan kalau kita nak ambil wuduk kemudian tak ada tempat yang tertutup. Biasa digunakan hadis itu yang mana tak perlu buka tudung, just kita letak atas kepala sahaja. Maknanya basahkan tu ataupun masukkan dekat bahagian depan tu, yang penting kena pada kulit kepala. Jadi ada maknanya kalau kita lihat gitu, adakah seluruh? Tak. Kita nampak di situ sebahagiannya sahaja. Okay. So kalau tentang hadis sebahagian kepala tu saja ialah tentang hadis Nabi pakai serban tu. Yang Nabi letak air itu di atas kepala dan juga di bahagian ubun-ubun baginda. Baik, ini menunjukkan bahawa mengusap seluruh kepala hukumnya tidak wajib. Ya, ada pendapat yang menyebutkan sedemikian. Tapi kemudian kalau lihat di bawah itu dia ada terangkan sedikitlah, tak apa, tinggalkan saja. Baik, jadi kesimpulannya yang menyebabkan silang pendapat, maknanya kita lihat di sini yang menjadi masalah ataupun isunya sekarang ialah bukan masalah usap. Kita sekarang pad kepala ni kita tak kata kita basuh ya. Pad kepala ni yang majoriti ulama sepakat usap. Kita tak ambil air basah-basah kita letak pada rambut kita ataupun kepala kita ni sebagaimana bahagian wuduk yang lain beza. Tapi pada bahagian kepala kita cuma usap sahaja. Itu tidak ada kemusykilan ataupun tidak ada isu di kalangan para ulama. Yang menjadi muskilnya ataupun yang menjadi persoalan yang diperbincangkan di kalangan para ulama sekarang, dia kata ialah apakah kepala itu diusap seluruhnya atau tidak. Okay, itu yang nanti kita akan bincangkan pada tempatnya lah. Okay, sekarang kita tinggalkan dulu. Kita pergi kepada syarah hadis di sini. Okay. Kita ada satu perkataan pada sanad iaitu tentang an abihi, dari ayahnya. Yakni di sini ayahnya siapa? Abu Uthman Yahya bin Umarah bin Abi Hasan. Okey, lihat muka surat 252 di situ. Lihat pada sanadnya. Okey, sanad di situ kalau lihat ambil daripada Malik mengkabarkan kepada kami. Okay, boleh ambil di situ. Lihat pada terjemahannya pun boleh ya. Malik mengkabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya. Sekarang dekat sanad ni dia tak letak ya nama ayah dia siapa.
Dia cuma kata ayah dia je gitu. Jadi kita nak tahulah ayahnya siapa, kan? Siapa nama ayahnya? Iaitu dia kata nama ayahnya di sini ialah Abu Uthman Yahya bin Umar bin Abi Hasan. Sementara nama asal Abu Hasan, Abu Hasan tu bapa kepada Yahya tadi. Bapa kepada Umarah tadi. Okey, Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Amr. Kakeknya iaitu datuknya ialah Abu Hasan, merupakan seorang sahabat. Jadi Abu Hasan itu adalah seorang sahabat. Okay, naik ke atas semua adalah tabi'in. Demikian juga halnya dengan Umarah sebagaimana yang dipastikan oleh Ibn Abdul Bar. Umarah bin Abi Hasan, okay, kedua-dua ini adalah di kalangan sahabat. Bila naik pagi kepada Yahya, di situ dia di kalangan tabi'in. Akan tetapi Abu Nuaim berkata, pernyataan ini perlu ditinjau ulang, perlu dilihat kembali. Yang jelas seluruh perawi dalam sanad ini berasal dari Madinah. Tapi yang penting seluruh perawi yang tercantum dalam hadis kita pada pagi ini semuanya merupakan penduduk dari Madinah. Kecuali Abdullah bin Yusuf yang mana dia pernah tinggal di Madinah. Okay, kalau kata berasal dari Madinah maknanya lahir di Madinah. Tapi kalau duduk tu lain, maknanya mungkin daripada Iraq pergi ke Madinah, dia duduk di Madinah dan tinggal di sana. Baik, seterusnya kita ada perkataan anna rajulan. Bahawasanya seorang lelaki. Okay, siapa lelaki di sini? Lelaki di sini ialah Amr bin Abu Hasan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dalam hadis yang akan dia sebutkan melalui jalur Ruhaib dari Amr bin Yahya. Dari sini dapat difahami bahawa perkataan Al-Bukhari dia adalah Datuk Amr bin Yahya bukanlah datuk dalam erti yang sebenarnya. Sebab yang dimaksud adalah pak cik dari bapa kepada Amr bin Yahya. Adapun sebab dia disebut sebagai Datuk Amr bin Yahya adalah kerana kedudukannya sama dengan Datuk. Jadi pakcik kepada bapa dia sebenarnya. Kan? Pakcik kepada pakcik kepada bapa dia. Bapa saudara dia. Jauh sangat tu Tak jauh jugalah. Kira adik-beradik pada datuk dia. Senang cakap gitu. Adik-beradik pada datuk dia. Jadi bila adik-beradik pada datuk, kita anggap sebagai datuk kita juga. Sebab tu dalam riwayat ini Imam Al-Bukhari terus kata, dia tak katalah bapa dia punya bapa, dia tak cakap gitu. Terus dia kata datuk. Okay, datuk dia senang. Tapi mungkin orang boleh faham datuk dia yang betul-betul lah kan. Tapi padahal adik-beradik kepada datuk dia. So sebab tu di sini dia jelaskan siapa sebenarnya yang dikatakan sebagai anna rajulan di situ. Okey. Baik, untuk itu nampak jelas kekeliruan sebahagian orang yang beranggapan bahawa yang dimaksud oleh Al-Bukhari dari perkataannya dia adalah Datuk Amr bin Yahya adalah Abdullah bin Zaid. Tapi ada orang bila mereka baca hadis ini mereka kata datuk dia kat sini agaknya Abdullah bin Zaid. Padahal Abdullah bin Zaid tu bukan datuk dia. Ada lain orang. Okey. Baik. Jadi di sini dia kata kerana Abdullah bin Zaid tidak termasuk Datuk Amr bin Yahya. Baik dilihat dari erti yang sebenarnya ataupun dari makna majazi. Maknanya Abdullah bin Zaid ni dia tak ada kena-mengena langsung dengan keluarga Amr bin Yahya Al-Mazini itu tadi. Jadi, tapi ada orang ketika dia baca hadis ini mereka tersalah faham. Maka sebab itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia terangkan tentang kedudukan datuk di situ. Adapun perkataan penulis kitab Al-Kamal dan orang-orang yang sependapat dengannya, yakni biografi Amr bin Yahya yang menyatakan bahawa dia termasuk salah seorang anak lelaki dari anak perempuan Abdullah bin Zaid, pernyataan tersebut jelas merupakan satu kekeliruan. Masih lagi ada orang kata memang Abdullah bin Zaid ni datuk dia,
dan ada orang kata dia merupakan cucu lah sebab merupakan anak lelaki daripada anak perempuan Abdullah bin Zaid, tapi sebenarnya bukan begitu. Silap penyandaran. Kerana kalau kita lihat begini, dijelaskan nama mak dia kat situ ya. Pendapat ini disimpulkan olehnya secara keliru dari riwayat di atas. Sementara itu telah disebutkan oleh Ibn Sa'ad bahawa ibu Amr bin Yahya adalah Hamidah. Kak Mid sini. Hamidah binti Muhammad bin Iyas bin Al-Bukair. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bahawa ibu Amr bin Yahya adalah Ummu Nu'man binti Abu Hayya. Wallahu a'lam. Nama maknya pun. Ya. Mana satu yang betul? Wallahu a'lam. Ada dua pendapat di situ, okey. Ada dua pendapat. Yalah dulu tak ada IC nak buat macam mana. Susah sikit surat beranak pun tak ada. Tapi di situ dia daripada sudut orang kata dari mulut ke mulut lah. Oh, mak dia kat sini kan. So sebab tu dia kata wallahu alam. Imam Ibn Hajar sendiri sebut wallahu alam. Dia pun tak pasti. Yang penting ada orang kata ada orang kata mak dia nama Hamidah, ada orang kata mak dia nama Ummu Nu'man. Okey. Yang penting kat situ nama bapaknya lain-lain Satu binti Iyas, satu binti Muhammad, satu binti Abu Hayya. Antara dua itulah wallahu a'lam. Okey baik. Para perawi yang meriwayatkan kitab Al-Muwatta berbeza pendapat dalam menentukan siapakah orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Sebahagian besar tidak menyebutkan nama orang tersebut secara jelas. Ma'an bin Isa berkata, dalam riwayatnya dari Amr dari bapanya yang bernama Yahya, sesungguhnya dia mendengar Abu Hasan, dia adalah datuk kepada Amr bin Yahya, berkata kepada Abdullah bin Zaid, dia adalah seorang sahabat Nabi. Lalu Ma'an menyebutkan hadis di atas. Sebab tadi kita kata Abu Hasan pun ialah merupakan sahabat Nabi. Sekarang ada dua, Abu Hasan dengan Abdullah bin Zaid. Siapa sebenarnya yang tanya hadis ini kepada Nabi? Adakah Abdullah bin Zaid ataupun Abu Hasan? Okey, baik. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyebutkan sanad riwayat dari Malik. Amru meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, yakni Yahya, bahawasanya dia pernah mendengar datuknya iaitu Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Jadi sekarang kat sini Abu Hasan tanya kepada Abdullah bin Zaid. Okay, macam tu. Itu kalau ikut kepada riwayat inilah. Demikian juga redaksi yang dicantumkan Sahnun dalam kitab Al-Mudawwana. Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab berkata, dari Malik, dari Amru, dari ayahnya, bahawasanya dia pernah berkata. Begitu juga yang tercantum dalam riwayat Al-Ismaili dari Abu Khalifah, dari Al-Qa'nabi, dari Malik, dari Amru, dari ayahnya, dia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Okey, jadi sekarang ni ada ramai sangat orang yang terlibat dalam hadis ini. So kita tak tahu siapa tanya siapa dapat daripada Nabi dan sebagainya kan. Baik, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia explain begini. Dia kata, cara yang terbaik untuk menggabungkan riwayat-riwayat yang berbeza tersebut. Sebab ada riwayat tunjuk Abu Hasan yang tanya. Ada kata Abdullah bin Zaid yang tanya. So di situ dia jadi kekeliruan. Ada yang kata bapa kepada Amru tu sendiri yang ceritakan tentang hadis ini. Jadi yang mana satu? So dia kata begini, adalah dengan menyatakan bahawa saat itu Abu Hasan Al-Ansari dan anaknya yang bernama Amru serta cucunya yang bernama Yahya bin Umar bin Abu Hasan hadir di hadapan Abdullah bin Zaid. Senang cakap, semua dia dekat situ. Kan senang. Semua dekat situ. Pusing-pusing kan? Jadi semua tiga-tiga ni daripada cucu, anak sampai ke dia sendiri. So 3 generation dekat satu tempat ini yang melihat Abdullah bin Zaid. Okay, dalam kes demikian. Maka dia kata begini. Mana tadi? Lalu mereka bertanya tentang sifat wuduk Nabi SAW. Jadi datuk, bapa, dia semua dekat situ, tiga-tiga tanya kepada Abdullah bin Zaid tentang hadis ini.
Baik, yang menjadi juru bicara ataupun yang menjadi orang yang bertanya saat itu adalah Amr bin Abu Hasan, iaitu pak cik bapak dia. Okey, pak cik bapak dia. Iaitu datuk lah, datuk juga. Adik-beradik kepada datuk dia tadi. Lalu pertanyaan itu dinisbahkan kepada dirinya. Dan yang demikian itu adalah makna yang sebenar. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Sulaiman bin Bilal yang dicantumkan oleh penulis dalam pembahasan bab berwuduk dengan bejana taur. Dia berkata, Amr bin Yahya meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, Pak cikku yang bernama Amr bin Abu Hasan sering mengambil wuduk. Amr bin Abu Hasan sering mengambil wuduk. Lalu dia berkata kepada Abdullah bin Zaid, tolong beritahukan kepada aku. Lalu penulis mencantumkan hadisnya. Senang macam itulah. Maknanya semua yang ada dalam sanad ini, mereka ketiga-tiganya menyaksikan apa yang Abdullah bin Zaid tunjukkan kepada mereka. Jadi yang tanya, dia kata isteri Amr bin Abu Hasan, iaitu adik-beradik kepada datuk dia tu tadi. Baik, di dalam riwayat Muslim tercantum dari Muhammad. Maaf, mana tadi? Betul Saya baca situ. Atas sudah baca belum? Okay, tak apa, tinggalkan tu boleh, tak apa. Di dalam riwayat Muslim tercantum dari Muhammad bin As-Sabbah, dari Khalid Al-Wasiti, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zaid. Dia berkata, dikatakan kepadanya, cubalah anda praktikkan tata cara wuduk di hadapan kami. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa yang bertanya. Okey. Muka surat 257. Di dalam riwayat Al-Ismaili dari jalur Wahab bin Baqiyah dari Khalid Al-Wasiti disebutkan kami berkata kepadanya. Jadi dalam riwayat ini senang dia kata kami. Bila kami, kita semua. Riwayat ini menguatkan cara penggabungan di atas, iaitu mereka bertiga sepakat untuk bertanya kepada Abdullah bin Zaid, hanya saja yang bertindak sebagai jurubicara di antara mereka saat itu adalah Amr bin Abu Hasan. Hal ini semakin diperjelas dengan adanya riwayat Ad-Darawardi dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari pakciknya yang bernama Amr bin Abu Hasan, dan dia berkata, dahulu aku sering berwuduk, lalu aku bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Lalu dia menyebutkan hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Mustakhraj. Wallahu a'lam. Panjang. Cerita sanad je. Okey. Sanadnya berapa muka surat? 3 muka surat sanad. Baik, terus masuk pada hadis. Kita ada perkataan berikutnya, atastati'u. Okey, perkataan ini dah masuk pada hadis. Atastati'u, dapatkah anda atau bolehkah anda? Itu maksudnya, ini menunjukkan sikap lembut dari seorang murid kepada gurunya. Sepertinya dia menginginkan praktik langsung agar apa yang diajarkan lebih berkesan. Sebab diajukannya pertanyaan ini tidak lain kerana kuatnya kemungkinan dalam diri seseorang bahawa sang guru telah lupa atas perkara tersebut dikarenakan terpisah oleh rentang waktu yang cukup lama. Jadi Imam Ibn Hajar di sini dia keluarkan satu poin yang cantik tentang perkataan atas tati'u. Dia kata ini menunjukkan sikap lemah lembut seorang murid kepada guru. Kan kita takkanlah bayangkan dia nak minta tunjukkan wuduk kan. Kita tak kata dengan ustaz atau ustazah, ustaz wuduk sekarang nak tengok. Kasar bahasa kan. Jadi ini nampak dia guna bolehkah anda, dapatkah anda, boleh tak ustazah. Macam tu bila kita tanya kan, ustaz boleh tak. Jadi ada cara kita bertanya lembut kan.
tak kata, Ustaz. Itu kan. Orang kadang-kadang yang jarang-jarang masuk kelas ni, kita dapat beza orang biasa masuk kelas, orang jarang masuk kelas tau. Kalau orang yang jarang masuk kelas ni macam Arab Badui kalau datang-datang jumpa kan terus tanya macam tu kan. Orang kalau jarang masuk kelas ni, dia kalau tanya, Ustaz, apa hukum? Macam tu ya. Dengan, Ustaz, boleh tak? Ustaz, sah tak? Ustaz, boleh tak? Ini, itu kan. Tapi kalau orang biasa masuk kelas, dia, Ustaz, maaf ya Ustaz, saya tanya, boleh tak kalau kita gini-gini? Dia cari gitu. Dia tanya, macam tadi di sini, siapa tadi? Amr bin Abu Hassan tadi kan? Dia tanya dengan Abdullah bin Zaid, boleh tak anda tunjukkan kepada kami? Ini cara murid bila dia tanya, ada lemah lembut di situ. Dan di sini Imam Ibn Hajar, dia kata apa kan? Sebab apa dia tanya begitu, dia inginkan praktik langsung. Maksudnya kadang-kadang kita mengajar, kita cakap, orang tak nampak macam mana. Jadi penting untuk kita tunjukkan. Ya macam tadi saya tunjuk macam mana kita uduk daripada kepala sampai tengkuk sampai ke ubun-ubun kembali. Sebab kalau kita cakap, yelah usap kepala semua. Semua tu macam mana? Kan? Yelah cik tanya, Zaza nak usap kepala macam mana? Usap semua. Yelah semua tu macam mana? Usap semua. Kalau saya cakap semua lah. Tak payah tanya banyak-banyak. Boleh gitu? Tak boleh sebab tak nampak. Tak semua orang boleh faham apa yang kita cakap. Macam anak kita tanya, ibu ni nak masukkan berapa garam? Agak-agak je lah. Kita biasa kan mak-mak. Agak-agak je lah. Agak-agak tu macam mana? Aku cakap agak-agak je lah kan. Orang lama-lama masak gitu betul tak cik? Masak agak-agak tu kan. Kita pun tak reti kan. Budak tu letaklah 2 sudu. Kita marah, dia cakap, kau ni nak kahwin ke apa? Kita marah budak tu kan. Kalau yang dah kahwin, kau nak kahwin lagi. Kita marah budak tu. Dia cakap, budak tu terkebil kan. Sebab kadang-kadang walaupun agak-agak kita kena tunjuk. Agak-agak tu macam mana? Kan? Agak-agak macam ini sayang. Tunjuk dengan macam ni. Ambil cubit ke apa gini. Oh, baru budak tu nampak. Jadi kadang-kadang janganlah kita marah. Kalau orang tu salah. Betul tak? So nampak dekat sini cara tu penting. Sebab tu di situ Amr dan tadi ahli kita kata satu keluarga tu lah datang jumpa dengan Abdullah bin Zaid minta tolong tunjukkan macam mana cara wuduk Nabi SAW. Maka sebab itu tadi Abdullah bin Zaid pun tunjukkan kepada mereka semua yang datang untuk lihat bagaimana cara berwuduk. Dan Imam Ibn Hajar kata kemungkinan juga situasi itu berlaku kerana Abdullah bin Zaid dia pernah ajar dulu. Tapi mungkin pada masa dia ajar tu dia tak tunjukkan praktikalnya bagaimana. Kan? So bila sampai kepada satu masa yang mungkin dah beberapa hari ataupun berapa minggu, datanglah kembali ni 3 beranak boleh sebut 3 beranak ni kan datang kembali kepada Abdullah bin Zaid ni minta tolong tunjukkan. Jadi kadang-kadang bila dah masanya dah begitu lama, mungkin Abdullah bin Zaid dia lupa kan tentang sesuatu perkara. Tapi di sini kita nampak cara mereka mengingatkan ia kembali tu cantik. Dia kata boleh tak anda tunjukkan kepada kami? Dia kata begitu. So ada 3 poin lah dekat situ yang boleh kita lihat. Satu, daripada perkataan atas tati'u itu sahaja kita boleh belajar bahawa penting pelajar ini ketika mereka nak bertanya kepada guru ada kelemah lembutan dalam bertanya. Ini juga kita panggil sebagai adab. Adab kita dengan guru. Yang kedua ialah guru bila mereka mengajar ni, mereka perlu tunjukkan praktikalnya bagaimana. Ada kalanya ataupun ada isu, ada perkara bila kita jelaskan ia memerlukan kepada demo. Kena ada demo, ada praktikalnya. Sebab tak semua orang boleh faham bagaimana kita faham. Jadi perlu ditunjukkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada perkataan atas tati'u itu, kita faham begini. Kalau satu perkara tu dah lama ataupun dah kita dulu pernah diajarkan kepada kita, kemudian masa tu dah lama ada renggang waktu tu kan, kita nak minta kembali. Hal itu ditunjukkan kepada kita. Kita boleh guna juga dengan pendekatan yang sedemikian.
iaitu kita minta kepada guru tadi, boleh tak ustaz, boleh tak ustazah terangkan kembali kepada kami ataupun ustazah tunjukkanlah. Dulu ustazah dah cerita kan macam ini, cuma ada mungkin kita tak jelas macam mana cara sebenar ia dilakukan. So ini 3 perkara yang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebutkan yang boleh kita dapatkan daripada perkataan ataupun boleh kita faham daripada perkataan atastati'u tadi. Baik, settle perkataan pertama. Terus pergi kepada perkataan yang kedua. Fada'a bima'in. Okey, bila dah minta tadi, siapa 3 beranak tu tadi kan datang jumpa dengan Abdullah bin Zaid, minta ditunjukkan kepada mereka supaya cara wuduk Nabi tu bagaimana ditunjukkan kepada mereka kan. Abdullah bin Zaid pun minta air. Air bukan untuk minum ya. Air untuk berwuduk. Fada'a bima'in. Kemudian dia meminta dibawakan air. Baik. Dalam riwayat pada bab selanjutnya tertulis fada'a bitaurin min ma'in. Lalu dia meminta bejana taur yang berisi air. Kata taur dibaca dengan memfathahkan, maknanya kita baca baris atas, huruf ta di situ. Ad-Darawardi berkata, yakni wadah. Taur itu maksudnya wadah. Al-Jauhari berkata, wadah yang macam mana? Okey, dia jelaskan lagi. Bejana yang digunakan untuk menyimpan air minum. Okay, biasanya taur ini kalau orang Arab kata taur, maknanya kita faham. Tempat tu tempat simpan, bukan untuk mandi airnya. Airnya untuk minum. Okey. Baik, seterusnya. Ada juga ulama yang mengatakan taur itu adalah at-tost. At-tost. Ejaannya alif lam ta sin ta. Okey. Alif lam ta sin ta. At-tostu. Maknanya baskom besar. Baskom ni apa? Bakul kan? Betul tak? Baskom baldi ke baldi? Besen. Oh, ini bagus. Besen. Besen. Besen yang besar. Selalu kita besen besar buat apa? Mandi budak. Cucu. Okey. Kita yang tua jangan masuk baskom ya. Kita masuk bathtub. Itu saya selingan. Okey, baik, di sini kita lihat. Ada juga yang kata at-taur ini adalah besen yang besar. Dan yang lain menafsirkannya dengan bejana serupa dengan besen yang besar itu tadi. Bahkan ada yang mengatakan bejana yang mirip periuk. Besar tu. Macam nak buat kenduri. Padahal nak ambil wuduk je. Yang biasanya terbuat dari tembaga atau dari batu. Berat tu. Okey. Baik. Di dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Salama yang dicantumkan Al-Bukhari di dalam bab mandi dengan bejana mikhdab. Di awal hadisnya tertera dengan lafaz Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Lalu kami mengeluarkan untuk baginda bejana taur terbuat dari sufur. Baik, kata as-sufur dibaca dengan mendammahkan huruf sad. Okey, baca dengan baris depan ya, suf bunyinya. Dan mensukunkan huruf fa. Huruf fa baca dengan baris mati, as-sufur. Atau terkadang dikasrahkan, yakni sejenis logam tembaga. Ada juga yang mengatakan logam ini dinamakan dengan nama sufur kerana mirip dengan emas. Biasanya sufur ni warna kuning. Okey, warna kuning. Jadi bila tembaga tu dia warna kuning, dia panggil sufur. Kerana apa? Dia macam keemas-emasan. Nampak macam gold gitulah warna dia. Disebutkan juga syaba, asyaba. Dibaca dengan memfathahkan huruf ba. Okey, alif lam shin ba ha. Ha besar. Boleh jadi bejana yang digunakan oleh Abdullah bin Zaid yang disebutkan dalam hadis adalah bejana taur, yakni pada saat dia ditanya tentang cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh kerana itu, dia menjawabnya sama seperti kejadian yang sebenarnya. Okey, tak apa. Selesai ya tentang air tadi. Seterusnya, kita ada perkataan fa'afragha. Lalu dia menuangkan. Di dalam riwayat Musa dari Wuhaib tercantum dengan lafaz fa'akfa'a dengan 2 huruf hamzah. Satu hamzah depan, satu hamzah dekat belakang fa'akfa'a. Dan di dalam riwayat Sulaiman bin Harb dari Wuhaib pada bab mengusap kepala 1 kali tercantum dengan lafaz fa'kafa'a. Tadi fa'akfa'a. Sekarang ni perkataannya fa'kafa'a. Dibaca dengan memfathahkan huruf kaf. Keduanya adalah 2 bacaan yang berbeza tetapi sama makna. Fa'akfa'a, satu fa'kafa'a. Okey, dua-dua lain cara bacaan lain. Satu hamzah depan, satu hamzah belakang, satu hamzah belakang saja tapi maknanya sama. Dalam penggunaannya, jika seseorang memeringkan bejana, maka cukup baginya mengatakan kafa'al ina'a atau akfa'al ina'a. Al-Kisai berkata, kafa'tul ina'a bererti aku menumpahkan bejana. Sedangkan akfa'tul ina'a artinya aku memiringkannya. Namun, maksud kedua kata tersebut adalah menuangkan air dari bejana ke tangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Malik. Okay, ada kata, tadi? Kafa'a. Okay, kafa'a, mana tadi? Kafa'tul ina'a. Okay, kafa'tul ina'a maksudnya kita ambil air tu, kita tuang. Macam ini. Airnya tumpah ke tangan ya. Tapi kalau guna perkataan akfa'a, cuma miringkan sahaja. Miring, tak sampai kita tunggik. Tak sampai kita tuang air tu jatuh. Cuma miringkan saja, maknanya sikit-sikit lah air tu keluar sedemikian. Tapi kalau ikut kepada riwayat Imam Malik, dua-dua sama. Yang penting keadaannya kita nak kata air itu kita tuang, letak di telapak tangan kita. Okey, baik. Seterusnya, perkataan faghasala yadahu marrataini. Kemudian membasuh tangannya sebanyak 2 kali. Okey, terus pergi muka surat 259. Yang atas tu saya tak nak baca. So tak apa, biarkan dia. Dia tentang bahasa saja. Baik, muka surat 259, lihat pada perenggan yang ke-4. Okey. Perenggan yang keempat masuk pada kesimpulannya sahaja di situ. Di antara hukum yang dapat disimpulkan dari hadis ini adalah hendaknya membasuh tangan sebelum mencelupkannya ke dalam bejana. Walaupun bukan dalam kondisi bangun dari tidur. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Uthman. Kita pernah belajar kan hadis ni kan? Setiap kali bangun tidur, sebelum ambil wuduk tu kan kita basuh tangan. Kenapa kena basuh tangan? Tak tahu tangan kita pegang apa dan sebagainya kan. Tapi orang kata tidur tak katil kata saya bersih. Tak pernah tahu. Kita tak pernah tahu apa yang berlaku semasa kita tidur dan sebagainya. Okay, so dalam keadaan yang sedemikian, sunnahnya ialah bila bangun tidur kita basuh kedua telapak tangan kita. Tapi sama juga, setiap kali bila kita nak berwuduk, sunnahnya kita mulakan dengan membasuh kedua telapak tangan kita. Walaupun kita kata sekarang ni Ustazah kita tak pakai bejana-bejana ni, buka paip, kita takkan nak basuh tangan juga. Sunnahnya begitu. Bila sunnahnya begitu, ambil sunnahnya sedemikian ya. Tak kiralah sama ada air masuk dalam bejana, dalam baldi ataupun air pula. Tangan masuk dalam baldi ataupun tidak, sunnahnya basuh saja kedua telapak tangan kita sebelum kita mulakan berwuduk. Baik, yang dimaksud dengan kedua tangan di sini adalah kedua telapak tangan, bukan yang lainnya. Baik, seterusnya kita ada perkataan thumma tamadmada wastanthara. Kemudian dia berkomor-komor,
dan mengeluarkan air dari hidungnya. Di dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum dengan lafaz madmada wastansyaqa, berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung. Okey, ada beza. Istanthara dengan istansyaqa. Satu masuk, satu keluar. Maknanya macam tu. Dan apabila dikatakan mengeluarkan air dari hidung, kita guna perkataan istanthara. Okey? Maka itu artinya terlebih dulu memasukkan air ke dalam hidung, istansyaqa. Keluar dulu ke masuk dulu air? Masuk. Okey, sedut dulu, masukkan air dulu, kita kata istansyaqa. Bila air itu keluar dari hidung kita, kita kata istanthara. So itu kita kata penggunaan lah, penggunaan perkataan tentang hidung tu ada dua. Satu istansyaqa, satu istanthara. Apa bezanya? Kalau kita kata istansyaqa, maksudnya kita masukkan air dalam hidung kita. Tapi bila air itu keluar, di situ kita sebut istanthara. Baik. Dalam riwayat Uhaib disebutkan dengan lafaz ats-tsalatsa, 3 kali. Lalu setelah kata 3 kali, dia menambahkan lafaz lain. Bithalathi gharafatin, dengan 3 kali cedok. Dari sini dapat diambil dalil sunnahnya menggabungkan antara berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung pada setiap cedokan. Setiap kali kita ambil air tu kan, untuk bahagian hidung dengan komor-komor ni, dia adalah sekali cedokan. Tapi ada juga riwayat yang menunjukkan berbeza keadaan. Lepas berkomor-komor, ambil lagi satu air, masukkan ke dalam hidung. Itu pun boleh. So tak ada isu dekat situ sebab ada hadis yang lain menyebutkan sedemikian. Baik, di dalam riwayat Khalid bin Abdullah yang sebentar lagi akan disebutkan, tercantum dengan redaksi madmada wastansyaqa min kaffin wahidin. Ini kenapa kita kata daripada satu cedokan air itu kita guna untuk komor-komor dan juga hidung. Okey. Di sini dikata, ada dalam riwayat lain dikata, berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu telapak tangan dan melakukannya sebanyak 3 kali. Riwayat Khalid ini sangat tegas menyatakan penggabungan keduanya pada setiap cedokan. Berbeza halnya dengan riwayat Uhaib yang terdapat kemungkinan memisahkan antara berkomor-komor dengan memasukkan air ke dalam hidung. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid di dalam riwayat Sulaiman bin Bilal yang dicantumkan Al-Bukhari dalam bab berwuduk dari bejana taur, tertera dengan redaksi famadmada wastanthara thalatha marratin min gharfatin wahidatin. Lalu beliau berkomor-komor dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak 3 kali dari satu kali cedokan. Hadis ini dijadikan dalil keabsahan menggabungkan hal itu dengan satu kali cedokan. Akan tetapi pernyataan tersebut masih perlu ditinjau ulang sebagaimana yang telah kita singgung ataupun kita sentuh bahawa peristiwa ini berasal dari satu sumber. Dengan demikian, riwayat yang menyatakan lebih sebanyak 3 kali harus didahulukan. Berdasarkan riwayat Muslim dari Khalid, hadis ini dicantumkan dengan redaksi thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada. Kemudian dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana lalu mengeluarkannya dan berkomor-komor. Baik, kesimpulannya di sini dia kata dapat disimpulkan bahawa berkomor-komor lebih dulu dilakukan daripada memasukkan air ke dalam hidung. Redaksi hadis ini diatafkan, ada huruf waw kat situ, dengan huruf fa ta'qibiyah, fa ta'qibiyah. Dan tentang masalah ini terdapat pembahasan khusus. Tu nantilah. Tu nanti ya. Nanti dibincangkan dengan lebih jelas, dengan lebih khusus. Cuma kita kata koma-koma dulu, baru kita masukkan air ke dalam hidung dan kita keluarkan air itu daripada hidung kita. Jangan biarkan air dalam hidung.
Nak biarkan air dalam hidung kan? Kata, takut Ustazah COVID. Nak bersihkan hidung betul-betul. Yelah bersihkanlah. Tak ada masalah. Suka hatilah. Kau berapa ni? Sikit lagi ya. Saya ambil sikit lagi. Kita ada di sini perkataan thumma ghasala wajhahu thalathan. Lalu dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Tidak ada perbezaan riwayat dalam masalah ini. Bagi mereka yang menetapkan hadis ini sebagai dalil wajibnya mengusap kepala secara keseluruhan, maka konsekuensinya adalah mereka juga harus mewajibkan melakukannya secara berurutan, yakni dalam pelaksanaan wuduknya. Kerana terdapat kata thumma dalam semua rentetan aktiviti wuduk tersebut. Sebab kedua hukum itu tercantum dalam Al-Quran secara mujmal, itu secara menyeluruh. Sehingga perlu dijelaskan secara khusus melalui perbuatan Rasulullah SAW. Jadi di sini dia kata, maksud dia nak kata macam ni. Bila kita baca hadis ini, kita lihat yang dilakukan itu adalah berurutan. Okey? Lepas ini, lepas ni, ini. Jangan buat ikut suka hati kita. Kan? Buat hidung dulu, lepas tu komo-komo, lepas tu buat telinga, lepas tu campur-campur semua kan. Tak apa Ustazah, yang penting depan belakang je, betul. Tangan kaki. Yang tengah-tengah tu tak kisah. Jangan begitu. So di sini kita lihat, bila Abdullah bin Zaid, dia guna perkataan thumma. Thumma itu menunjukkan dia berlaku secara turutan yang dibuat oleh Nabi SAW. Okey, contoh tadi dia kata, lepas dia komor-komor, kemudian masukkan air dalam hidung lalu dia keluarkan sebanyak 3 kali, lalu dia basuh wajahnya sebanyak 3 kali, kemudian basuh kedua tangannya 2 kali, maknanya 2 kali di situ, sampailah ke bahagian siku, kemudian basuh kepala keseluruhan. Jadi kita faham di sini semua tempat-tempat ini dia buat ikut pada tempatnya lah. Tak boleh kita, macam mana cakap ikut suka hatilah, jangan begitu. Bila kita ikut betul-betul sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, bermakna begitulah ketetapan sunnah yang ditunjukkan oleh baginda SAW dalam hadis ini. Okey, itu maksud yang ingin disampaikan oleh Imam Ibn Hajar pada perenggan itu tadi. Baik, kita ambil ini sebagai perkataan yang terakhir ya. Summa ghasala yadayhi marrataini. Okay, tak apa panjang. Baca ni sampai habis. Dan membasuh kedua tangannya 2 kali. Demikian redaksinya dengan mengulang kata marrataini. Tidak ada perbezaan riwayat yang dinukil dari Amr bin Yahya tentang perkataan membasuh kedua tangan sebanyak 2 kali. Akan tetapi dalam riwayat Muslim dari jalur Hibban bin Wasi' dari Abdullah bin Zaid bahawasanya dia pernah melihat Nabi SAW berwuduk. Dalam hadis itu disebutkan dan baginda membasuh tangan kanannya sebanyak 3 kali, kemudian tangan kirinya juga sebanyak 3 kali. Hadis ini harus diertikan bahawa wuduk yang baginda lakukan adalah wuduk yang lain. Sebab jalur periwayatan kedua hadis tersebut berasal dari sumber yang berbeza. Tapi boleh buat 3 kali? Boleh. Okey, kerana ada hadisnya. Cuma untuk hadis yang kita baca pagi ini, riwayat tunjukkan 2 kali. Tapi kalau kita nak basuh tangan kita 3 kali, sebagaimana yang Nabi buat dalam riwayat Imam Muslim itu tadi kan, Nabi basuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali pun tidak jadi masalah. Okey, itu sahaja. Saya tak nak masuk ilal mirfaqah ini sebab panjang. 3 muka surat kat situ. Bukan 3 muka surat. 4 muka surat. Panjang sangat. Tak apalah, bawa kepada minggu depan. Panjang lagi ya hadisnya ni. Nampak macam pendek tapi panjang perbahasannya. Okey, itu saja. Ada soalan sebelum kita bersurai? Ada soalan? Cik Zai kenapa duduk belakang Cik Zai? Lambat. Oh. Ingatkan duduk seorang-seorang kat bawah tadi.
Senyap je kat belakang tu. Ada soalan? Tak ada ya? Semua okey? Okey, insya-Allah. Baik, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita jumpa pada minggu depan. Jad, minggu depan ada kuliah tak ada, Jad? Tak ada apa-apa, betul. Takut saya yang ada apa-apa. Takut saya yang ada apa-apa. Jad, tengok dulu. Okey, tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Okey, baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni ramai tak datang ya. Kenapa? Hujan ya? Hujan. Hujan kalau seorang tak datang boleh? Hujan lah, jauh Hogang nak pergi. Ya Allah, Woodlands. Boleh Terima kasih Kak Som. Oh, WhatsApp Oh, tapi WhatsApp tak adalah. Tak kau nak buat gitu. Mana boleh. Saya tak attitude. Hujan malah datang. Ya.